Zera, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerana cubaan menyogok wang RM10,000 dan menyembunyikan barangan selundup mencecah nilai RM387,000 termasuk cukai, membawa padah buat seorang lelaki tempatan di Kuching yang kini berdepan dua tuduhan jenayah. Menurut Komander Pasukan Gerakan Am Brigade Sarawak SAC Macha Atta, dalam satu serbuan di sebuah rumah di Kuching pagi semalam, pihaknya menemui 2,540 karton rokok pelbagai jenis dan 1,500 krek bir tanpa cukai. Semasa serbuan itu, suspek yang berumur 67 tahun dikatakan cuba menyogok ketua operasi bagi menghalang sebarang tindakan undang-undang diambil terhadapnya, namun ditahan oleh seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM yang turut bersama dalam operasi terbabit. Dihubungi RTM pagi ini, Dedah SAC Manca lagi, pihaknya turut menahan seorang lagi pemuda berumur 30 tahun dipercayai sebagai penjaga stor itu. Kesemua nilai rampasan termasuk kereta dianggarkan mencecah nilai RM456,988. Dalam pada itu, gara-gara terlibat dalam aktiviti judi dalam talian, 6 lelaki dan 2 wanita berumur antara 18 hingga 40 tahun ditangkap oleh polis Kota Sentosa di sebuah kondominium Jalan Sungai Tapang, Kuching baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Aidil Bohasan dalam satu kenyataan memberitahu salah seorang daripada mereka yang ditahan merupakan warga Indonesia. Tambah Superintendent Aidil, salah seorang daripada mereka juga mempunyai rekod lampau di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mengulas lanjut, katanya dalam serbuan tersebut, polis telah merampas barang-barang yang digunakan untuk aktiviti judi dalam talian termasuk komputer, telefon pintar, pelbagai jenama dan modem yang dipercayai telah beroperasi lebih kurang 5 bulan. Kesemua suspek ditugaskan mencari pelanggan melalui telefon untuk permainan judi dalam talian serta menggunakan rumah kondominium bagi mengaburi pihak berkuasa. Kesemua suspek dituduh di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Penduduk di Kampung Bumbok Batu Kawah Kuching serta sekitarnya bakal menikmati penghubungan jaringan jalur lebar yang lebih luas berbanding sebelumnya apabila kerja naik taraf kelajuan dilaksanakan di kawasan itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Loh Kechang berkata pihaknya dengan kerjasama Syarikat Perkhidmatan Telekomunikasi Telekom Malaysia meningkatkan kadar kelajuan jalur lebar di kawasan itu dengan pemasangan fiber distribution kabinet. 10 million investment is about 500 customers, but serving 1,500 household. But not every household will install. But I would like to encourage everybody to install because we can all afford it. And I would like to encourage everybody to install. I said just now, it's the era of information technology. Jelasnya pemasangan itu menelan kos RM10 juta termasuk pemasangan jalur lebar ke rumah penduduk yang kini mencapai 30%. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas tinjauan liputan jalur lebar di Kampung Bumbok Batu Kawah Kuching. Dalam pada itu, Loh Kechang yang juga pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP kini mewajibkan pemaju dan pihak pengubah suai bangunan menggunakan Ro-Ro bins untuk pembuangan sampah pembinaan dan kerja-kerja meroboh. Jelasnya penggunaan Ro-Ro bins itu merupakan polisi baru MPP dan ia hendaklah disewa daripada Trinikan Sarawak Senin Berhad. Keputusan tersebut telah dicapai pada mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan Awam 4 November lepas berikutan kes pembuangan sampah haram yang berleluasa serta meningkatkan kos pengurusan sampah MPP. Menerusi kenyataan media, Loh berkata tahun lepas MPP telah mengenal pasti 15 kawasan panas yang dijadikan tempat pembuangan sampah haram dan MPP terpaksa membelanjakan lebih RM100,000 untuk membersihkan kawasan berkenaan. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kes demam denggi di kawasan MPP merekodkan penurunan sebanyak 67% untuk tempoh 11 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama tahun lepas. Loh berkata setakat 23 November lepas, sebanyak 71 kes demam denggi direkodkan berbanding 214 kes pada tahun lepas.
MPP juga telah melakukan penyemburan kabus di 5,893 rumah di bawah seliaan Majlis Perbandaran berkenaan. Lowen juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang berkata pelbagai pendekatan telah diambil setiap hari di lokaliti berpotensi kes denggi di kawasan komersial, perumahan, kampung dan bangunan kerajaan termasuk sekolah. Pihak berkuasa tempatan PBT berperanan penting dalam menjalankan tugas memenuhi keperluan masyarakat. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil, menyifatkan PBT sebagai institusi penting dalam sistem kerajaan, memandangkan PBT adalah agensi pertama yang awal mengetahui sesuatu isu dalam masyarakat dan seterusnya mengambil tindakan segera. Datuk Dr. Penguang Manggil menambah dalam usaha untuk mengekang penularan wabak COVID-19 dan PBT juga bertanggungjawab memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi oleh masyarakat. Beliau berkata demikian mewakili Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2019 di Miri. Pada majlis itu, beliau turut menzahirkan penghargaannya terhadap PBT yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi berdepan orang ramai dan berharap usaha tersebut diteruskan untuk menjamin nama baik Kementerian dan PBT di seluruh Sarawak. Seramai 173 kaki tangan dan pegawai dari pelbagai agensi di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak di bahagian utara menerima anugerah. Turut hadir Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Antonio Kahtigalis dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri, Adam Yisi Usang. Aduan seorang pembeli rumah di Sibu akhirnya mendapat pembelaan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Sarawak TTPRS apabila syarikat pemaju perumahan diarah membayar pampasan kepadanya. Presiden TTPRS Robert Elon Sireng dalam keputusannya mengarahkan syarikat pemaju Well-Done Development Sdn Berhad membayar pampasan berjumlah RM16,909.55 kepada pembeli rumah Yong Ting Ting. Robert Elon menjelaskan pampasan itu diberikan atas kelewatan penyerahan rumah oleh pihak syarikat pemaju kepada pembeli. Tambahnya, pampasan itu dikira berdasarkan pengiraan 3% setahun daripada harga pembelian rumah yang bernilai RM340,000. Kelewatan ini telah berlanjutan selebih 660 hari. Tapi kita telah menorak asal CMCO dulu ada 55 hari dan jumlah kelewatan yang kita ambil kira adalah 605 hari ya. Dalam sesi pendengaran kes itu, Robert Elon turut mengingatkan syarikat pemaju untuk membayar pampasan itu dalam tempoh 45 hari. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan.